Alhamdulillah, insya-Allah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan salah satu tajuk di bawah ilmu ulum hadis, iaitu khabar mutawatir dan juga khabar ahad. Saya Muhammad Irsyad Alfian bin Salim, nombor metrik 087857, akan membentangkan tajuk khabar mutawatir. Baiklah, untuk pembentangan ini saya akan menghuraikan tentang beberapa aspek utama, merangkumi yang pertama, definisi khabar mutawatir dari segi bahasa dan juga istilah. Yang kedua adalah dari segi syarat-syarat hadis mutawatir. Yang ketiga, bahagian daripada hadis mutawatir. Yang keempat, hukum hadis mutawatir. Dan yang terakhir sekali adalah dari segi kitab ataupun karya khusus berkaitan hadis mutawatir. Baiklah, yang pertama kita lihat definisi khabar mutawatir dari segi bahasa dan istilah. Apakah yang dimaksudkan dengan khabar mutawatir dari segi bahasa dan juga istilah? Baiklah, yang pertama dari sudut bahasa. Perkataan mutawatir bermaksud sesuatu yang berturut-turut atau berulang-ulang, sama ada secara berterusan ataupun berselang. Manakala dari sudut istilah pula, khabar mutawatir ialah suatu hadis yang diriwayatkan oleh bilangan perawi yang ramai pada setiap peringkat sanad, sehingga menurut kebiasaannya adalah mustahil bagi mereka bersepakat untuk berdusta ataupun berbohong. Ini bermaksud hadis mutawatir mempunyai tahap keyakinan yang sangat tinggi kerana ramai perawi yang meriwayatkannya secara konsisten dan berterusan. Seterusnya, yang kedua adalah dari segi syarat-syarat hadis mutawatir. Terdapat 4 syarat utama bagi suatu hadis itu dikategorikan sebagai hadis mutawatir. Yang pertama adalah dari segi perawi yang ramai. Bilangan perawi tidak ditetapkan secara khusus, tetapi mestilah cukup ramai sehingga mustahil dari segi adatnya untuk mereka berpakat untuk berdusta ataupun berbohong. Yang kedua adalah dari segi pada setiap peringkat sanad, iaitu bilangan perawi yang ramai mestilah wujud dalam semua peringkat sanad ataupun tabaqat, bukan sahaja pada satu generasi sahaja. Dan yang ketiga, mustahil untuk mereka bersepakat berdusta atau berbohong, kerana secara adat dan logiknya mustahil kumpulan yang ramai ini berpakat untuk sama-sama untuk berbohong ataupun berdusta. Dan yang terakhir sekali, yang keempat, bersandarkan panca indera. Riwayat suatu hadis ataupun hadis mutawatir itu mestilah berdasarkan penglihatan atau pendengaran, seperti ungkapan kami telah mendengar atau kami telah melihat. Yang ketiga adalah pembagian hadis mutawatir. Hadis mutawatir terbagi kepada 2 jenis yang utama. Yang pertama, mutawatir lafzi, dan yang kedua adalah mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi merujuk kepada hadis yang diriwayatkan dengan lafaz yang sama oleh semua perawi. Sebagai contoh, sabda Nabi SAW, "Sesiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersedialah tempatnya di dalam neraka." Hadis ini diriwayatkan oleh ramai sahabat dengan penggunaan lafaz yang sama. Yang kedua adalah mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi merujuk kepada hadis yang mempunyai lafaz yang berbeza tetapi membawa kepada makna yang sama. Sebagai contoh, hadis-hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Walaupun lafaznya berbeza dan berlaku dalam situasi yang berbeza, semuanya menunjukkan kepada makna yang sama, iaitu Nabi SAW mengangkat tangan ketika berdoa. Apakah perbezaan antara mutawatir lafzi dan juga mutawatir maknawi? Mutawatir lafzi merupakan hadis mutawatir yang mengandungi lafaz dan maknanya yang sama. Manakala mutawatir maknawi adalah hadis mutawatir yang mempunyai lafaz yang berbeza tetapi membawa kepada maksud ataupun makna yang sama. Namun kedua-duanya tetap memenuhi kesemua syarat hadis mutawatir. Dari segi hukum hadis mutawatir pula, hadis mutawatir memberikan ilmu daruri, iaitu suatu ilmu yang yakin dan pasti tanpa memerlukan penelitian yang mendalam. Ini membawa maksud kepada kita wajib menerima dan mempercayai hadis mutawatir kerana tahap kesahihannya sangat tinggi. Yang terakhir sekali, antara karya-karya ataupun kitab yang terkenal yang membincangkan berkenaan dengan hadis mutawatir ini adalah termasuklah yang pertama, Al-Azhar Al-Mutanatirah fi Al-Akhbar Al-Mutawatir yang dikarang oleh Imam As-Suyuti. Yang kedua adalah Qatf Al-Azhar, iaitu ringkasan daripada kitab yang pertama. Dan yang ketiga adalah Nazm Al-Mutanatir yang dikarang oleh Imam Al-Qattani. Secara khulasah dan kesimpulannya, khabar mutawatir
merupakan hadis yang mempunyai kedudukan paling tinggi dari segi keyakinan kerana diriwayatkan oleh ramai perawi pada setiap peringkat sanad. Oleh itu, ia menjadi sumber penting dalam memahami ajaran Islam secara pasti dan meyakinkan. Sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Sekarang kita beralih pula kepada khabar ahad. Apakah yang dimaksudkan dengan khabar ahad? Okey, dari segi bahasa, ia adalah jamak bagi ahadun yang bermaksud satu, iaitu permulaan bilangan. Manakala dari segi istilah pula ialah ia bermaksud hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Khabar ahad ini terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama hadis masyhur, yang kedua hadis aziz, dan juga yang ketiga hadis gharib. Dan pembahagian ini dibuat berdasarkan bilangan jalur periwayatannya. Okey, yang pertama hadis masyhur. Masyhur dari segi bahasa, ia adalah berasal daripada perkataan syahrah yang bermaksud tersebar, juga berasal daripada perkataan asyahru yang bermaksud bulan. Manakala dari segi istilah pula, hadis masyhur bermaksud hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada setiap peringkat sanad selagi mana ia tidak mencapai tahap mutawatir. Baik, berikut adalah contoh hadis masyhur di mana hadis ini diriwayatkan oleh 3 orang sahabat, iaitu yang pertama Abdullah ibnu Amr, Aisyah bin Abu Bakar, dan juga Abu Hurairah. Baik, kalau tadi kita lihat masyhur dari segi istilah, sekarang kita lihat pula masyhur bukan dari segi istilah. Masyhur bukan dari segi istilah ini adalah masyhur di lidah manusia tanpa mengambil kira syarat-syarat tertentu. Kalau masyhur dari segi istilah tadi ialah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih. Tapi hadis masyhur bukan dari segi istilah ini adalah masyhur di lidah manusia sahaja. Maksudnya ia adalah hadis yang masyhur ataupun terkenal. Jadi hadis yang masyhur bukan dari segi istilah ini ada banyak. Ada yang terkenal, ada yang masyhur di kalangan orang awam, ada yang masyhur di kalangan ahli hadis, masyhur di kalangan usuliyin, di kalangan ahli nahu, dan juga masyhur di kalangan fuqaha. Yang kedua ialah hadis aziz. Aziz dari segi bahasa bermaksud sedikit atau jarang, atau sesuatu yang sukar didapati. Ia juga bermaksud kuat dan teguh. Manakala dari segi istilah, hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh kurang daripada 2 orang perawi Bermaksud tidak terdapat mana-mana peringkat dalam sanad yang mempunyai kurang daripada 2 orang perawi. Mesti sekurang-kurangnya terdapat satu peringkat yang mempunyai 2 orang perawi. Dan yang terakhir ialah hadis gharib. Gharib dari segi bahasa bermaksud bersendirian atau terasing. Dari segi istilah, hadis gharib ialah hadis yang diriwayatkan secara bersendirian oleh seorang perawi sahaja pada mana-mana peringkat sanad. Hadis gharib boleh dibahagikan kepada 2 aspek utama. Aspek yang pertama ialah hadis gharib berdasarkan tempat keasingan, tafarrud atau bersendirian. Aspek yang kedua pula ialah hadis gharib dari sudut sanad dan matan. Okey, baik. Kita lihat dahulu pembahagian hadis gharib berdasarkan tempat keasingan. Ia terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu gharib mutlak dan juga gharib nisbi. Gharib mutlak ialah keasingannya berlaku pada asal sanad, iaitu hanya seorang perawi sahaja yang meriwayatkannya pada peringkat awal sanad. Maksudnya bersendiriannya perawi tersebut pada peringkat awal sanad. Sebagai contoh, peringkat sahabat. Jadi daripada Rasulullah SAW hanya ada seorang sahaja sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Adapun peringkat selepas sahabat tersebut, barulah ramai perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Manakala gharib nisbi sebaliknya, yaitu hadis yang keasingannya berlaku di pertengahan sanad. Jadi ia bukan berlaku di peringkat awal seperti mana gharib mutlak. Jadi sebagai contoh, ramai sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Begitu juga ramai tabi'in yang meriwayatkan hadis tersebut, tetapi peringkat selepas itu hanya ada seorang sahaja perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Okey, jadi kita pergi pada aspek yang kedua, iaitu pembahagian hadis gharib dari sudut sanad dan matan. Ia terbahagi kepada 2 juga, iaitu gharib pada matan dan sanad, dan yang kedua gharib pada sanad sahaja, bukan pada matan. Gharib pada matan dan sanad ialah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja dari segi matannya. Maksudnya hanya ada satu sahaja jalur periwayatan, dan juga lafaz hadis tersebut ataupun matan hadis hanya ada satu sahaja, tidak ada matan yang lain daripada jalur periwayatan yang lain. Yang kedua ialah gharib pada sanad sahaja, bukan pada matan. Maksudnya ia hanya gharib pada sanad saja,
Adapun dari segi matan, sebenarnya ada lafaz hadis ataupun matan yang sama yang dibawa oleh jalur periwayatan yang lain. Jadi berikut ialah kitab terkenal hadis gharib, Gharaib Malik dan juga Al-Afrad oleh Al-Daraqutni, dan juga kitab Al-Sunan yang setiap sunnahnya diriwayatkan khusus oleh penduduk suatu negeri, karya Abu Daud Al-Sijistani.